Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillah, para pendengar sekalian, alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan tazkirah ringkas yang di mana minggu lepas saya ada kongsikan, iaitu bab pertama mengenai memperbanyakkan 5 perkara, di antara wasiat Imam Syafi'i. Jadi minggu lepas saya kongsikan 3 perkara, iaitu pertama sekali adalah banyakkan apa yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i, iaitu banyakkan menyebut Allah Subhanahu Wa Taala daripada menyebut makhluk. Dan yang kedua pula, perbanyakkan menyebut akhirat dari menyebut urusan dunia. Dan yang ketiga, banyakkan menyebut dan mengingat hal-hal kematian daripada hal-hal kehidupan. Jadi hari ini bahagian kedua pula saya akan habiskan. Saya akan habiskan lagi dua perkara, iaitu nombor 4, Imam Syafi'i mengatakan jangan menyebut-nyebut kebaikan diri dan keluarga. Itu senang katalah, kita jangan membangga diri. Ataupun bila kita dah menolong seorang itu, kita pun suruh dia berfikir balik. Contohnya lah, kata-kata yang kau lupa, siapa tanggung kau. Contohnya lah, kalau tak kerana aku ni, korang nak beranak. Biasalah cerita Melayu itu tapi barangkali kita tengok drama, tak mustahil ia terjadi dalam realiti kehidupan kita. Perkara-perkara yang boleh membanggakan diri kita. Na'udzubillahi min zalik. Sebab syaitan ni sentiasa memerangkap kita. Dia tak pernah tidur, dia tak pernah berehat untuk memerangkap kita dengan menyuruh atau membisikkan supaya kita sentiasa mengingat ataupun menyebut kebaikan yang kita lakukan, sama ada diri sendiri, sama ada keluarga, ataupun na'udzubillah sama ada pada Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Dari macam mana tu? Contohnya lah, kata-kata yang tidak sepatutnya keluar daripada perkataan hamba. Dia rasa amalan dia banyak, kenapa Allah tak kabulkan permintaan aku, dan masanya untuk Allah kabulkan permintaan aku dan sebagainya. Kalau kita nak mengatakan yang kita ni dah berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi berapa banyak usaha kita tu, berapa banyak amalan kita tu ikhlaskan lillahi ta'ala. Jadi bila mana dia dah mula menyebutkan kebaikan dia, yang paling teruk sekali bila kebaikan dia terhadap Allah, sebab kita rasa kita punya kebaikan ni sikit saja. Kita rasa macam kebaikan kita ni macam betul kita buat, tapi pada Allah ni sikit saja. Sebab tu kita perlu terus berusaha, terus beristiqamah dalam melakukan ibadah. Kerana kita terlupa, dengan menyebut dan mengingati kebaikan diri kita menimbulkan penyakit hati, iaitu ujub. Dan kita tahulah, penyakit ujub ni ibarat api dalam sekam yang boleh merosakkan kebajikan yang dilakukan. Lebih dahsyat lagi bila dia menimbulkan riak dan juga bangga diri. Ini lebih dahsyat. Ini kita takutlah. Jadi para pendengar sekalian, kita sentiasa perlu berhati-hati dan menghindarkan diri kita daripada mengingatkan kebaikan yang kita lakukan, sama ada daripada diri sendiri, family, ataupun kawan-kawan kita ke dan sebagainya. Kenapa? Kerana perbuatan baik yang datang daripada kita itu sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat ni kalau ikhlas lillahi ta'ala. So jangan kita keluarkan apa tu orang kata tu, kita punya kebaikan kita, apa sajalah statement keluarlah. Apa yang saya boleh ingat, contohnya lah dari segi kewangan. Kalau tak kerana duit aku ni, korang dua ni memang tak makan lah. Kalau tak kerana duit aku ni, anak kau tak pergi universiti, example lah. Ni saya ambil dialog drama lah, kadang-kadang saya tengok tu. Apa lagi lah yang boleh terlintas kat itu. Ini semua takut boleh timbul sikap ujub. Yang kita perlu tahu, sebab segala kebaikan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingatlah lagu Rehan, lagu puji-pujian.
Apa dalam liriknya tu, bila dipuji kejayaan kita sebenarnya bukan milik kita. Oleh itu sedarlah sentiasa semuanya datang dari Allah. Jadi kalau kita tahulah lagu puji-pujian tu, bila orang puji kebaikan kita tu, sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya milik kita. Jadi sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa ikhlaskan diri untuk melakukan kebaikan kepada orang dan jangan kita membangga diri. Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran kepada siapa yang bersifat riak, dia tidak akan mencium bau syurga. Riak adalah satu daripada unsur syirik yang tersembunyi. Nauzubillahi min zalik. Yang terakhir sekali para pendengar sekalian, iaitu jangan dedahkan aib orang lain. Ini yang kita perlu jaga-jagalah. Okay, dedahkan aib orang lain tu artinya kita kalau keburukannya kita dedahkan aja. Kita dedahkan macam tak ada hari esok. Hari-hari kita mesti nak cari apa tu, cari kesalahan dia. Ini dikatakanlah. Okey. Jadi Islam untuk kita melihat kekurangan diri supaya dengan cara itu kita dapat memperbaiki kekurangan kita. Tapi andai katalah memang pihak itu salah, memang pihak itu salah, tak salah kalau kita menegurnya atau kita membetulkan kesalahannya. Ini kau cakap ni aib ni, tak perlulah kita cakap orang lain, tapi kita boleh menegurnya. Kita ingatlah pada pesan Nabi SAW, jika kita nampak kemungkaran yang berlaku, okay, kita cegah dengan lidah kita. Tak mampu, kita cegah dengan tangan kita. Dan kalau tak mampu juga, kita benci perbuatannya daripada hati kita. Dan itulah selemah-lemah iman. Artinya bila kita diam tu, bukan artinya kita reda dengan kesalahan, kemaksiatan yang berlaku. Kita perlu menegurnya supaya kesalahan itu tidak berpanjangan. Dalam Islam ada digariskan sikap positif yang perlu dihayati dalam hubungan sama manusia, iaitu melihat satu kebaikan yang ada pada diri orang itu meskipun terdapat banyak kesalahan. Yalah, kalau kita ni manusia ni, kalau orang tu lakukan satu kesalahan, kita boleh lupakan lagi 10. Lagi 9 lah, 10 dia buat 10 tu, satu kesalahan, lagi 9 tu kita akan lupa. Okay. Kita haruslah lihat pada kebaikan orang tu jugalah. Itu kalau macam gitu memang cik salah lah. Jadi memang tunggu masa je cik salah, itu salah lah. Okay, jadi memang kita manusia ni tak maksum. Sentiasa ada keburukan, kesalahan yang kita buat. Tapi perlu sedarlah, perlu sedar jika kita ni makin tinggi ilmu tu, janganlah sampai tak tahu membezakan halal dan haram. Yang kita tahu itu adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang salah, tapi kita masih lagi nak melakukan. Itu pula kena balik kepada diri sendirilah. Jangan pula saya nak mengharap orang tak tegur, maknanya betul lah aku punya perbuatan. Tak boleh lah macam itu. Allah bagi kita akal dan fikiran untuk kita berfikir mana salah, mana yang baik. Bukan kita tahu itu salah, tapi kita still tunggu orang untuk menegur kesalahan kita. Jadi jika tak ada orang yang tegur tu, kita rasakan orang reda dengan kita. Salah lah, pendirian itu begitu salah. Seharusnya kita tahu bagaimana kita ada ilmu. Di situlah kita tahu membezakan mana baik, mana buruk. Dan memayis pun, dah balik lah pun. Kalau budak memayis bolehlah kita faham. Tapi kalau dah macam ginilah, dah macam ginilah, dah tahu beza halal haram, kalau masih tak tahu nak membezakan atas dasar ilmu yang ada tu, itu memang sendiri ada masalah lah. Jadi jangan nak salahkan orang lain. Kau ni tak baik dedahkan aku, tapi kau tahu itu kesalahan yang dilakukan. Jadi kalau saya tak tegur, itu menjadi dosa lah. Jadi tegur untuk mengingatkan yang benda ini salah. Jadi itulah wasiat Imam Syafi'i, kelima-limanya yang kalau saya boleh recap balik lah. Imannya pertama sekali Imam Syafi'i mengatakan, banyakkan menyebut Allah daripada menyebut makhluk. Yang kedua, banyakkan menyebut akhirat dari menyebut urusan dunia. Dan yang ketiga, banyak mengingat hal-hal kematian daripada hal-hal kehidupan. Dan yang keempat, jangan menyebut-nyebut kebaikan diri dan keluarga. Dan terakhir sekali, jangan menyebut dan menampak-nampakkan keaiban atau kesalahan diri orang lain. Jadi mudah-mudahan apa yang dikongsikan selama 2 minggu ini, 5 perkara, membanyakkan 5 perkara ni kita dapat hayati dan dapat sama-sama untuk kita belajar untuk, orang kata tu apa, belajar untuk ikutlah, untuk sentiasa menjadikan kita punya bekalan kita lah. Mudah-mudahan ia akan
meringankan kita nanti di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi sekian saja daripada saya. Yang buruknya datang daripada saya, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tutup majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah suatu as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.